Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berhormat Datuk Wira Speaker, ahli-ahli yang berhormat, Ketua Menteri, ahli-ahli yang berhormat, semua hadirin yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan atas pelantikan Tuan Ketua Utama Tun Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam sebagai yang di-Pertua Negeri Melaka yang ke-7, dan saya doakan agar Tuan Yang Utama Tun dan juga Tuan Puan diberikan kesihatan, kerahmatan oleh Allah SWT. Dan saya juga merakamkan ucapan penghargaan juga dan terima kasih kepada Tun Khalil di atas khidmat nasihat dan tunjuk ajar yang telah beliau berikan kepada Tadbiran Kerajaan Pakatan Harapan kepada negeri Melaka secara keseluruhannya. Dan ucapan terima kasih juga saya ucapkan kerana diberikan peluang untuk turut serta dalam membahaskan usul ucapan terima kasih atas ucapan Tuan Yang Utama Tun. Dan mungkin tadi juga disebut beberapa kali dan tidak saya nafikan bahawa kita juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada frontliner kita kerana telah memberikan segala keutamaan mereka untuk memastikan kita memenangi dalam berdepan dengan COVID-19 ini. Dan memanglah ucapan terima kasih itu tidak sekadar terima kasih saja, tetapi sebenarnya apa yang telah mereka berikan lebih daripada mengorbankan masa, tapi juga mengorbankan nyawa mereka untuk kepentingan kita, rakyat negeri Melaka dan juga negara tercinta Malaysia. Jadi seperti mana yang telah kita dengar beberapa pandangan daripada ucapan Tuan Yang Utama Tun, antara yang disebut adalah tentang kesan ekonomi daripada COVID-19 itu. Memang antara perkara pokok kita adalah kita tahu bahawa kita berhadapan dengan COVID-19 dan antara perkara penting adalah kesan ekonomi daripada itu. Sebab itu, kalau kita lihat, suka saya menyebut banyak pandangan-pandangan tentang COVID ini. Unjuran, pandangan sama ada daripada World Bank sendiri, Bank Dunia sendiri, daripada IMF, daripada Bank Negara sendiri ataupun penganalisa-penganalisa. Tapi suka saya membacakan salah satu daripada pandangan seorang Naib Chancellor Universiti Teknologi Petronas, Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib dalam forum UTP dan juga Atmajaya Catholic University of Indonesia yang bertemakan Navigating to the New Normal, Rethinking the Roles of Energy Towards Global Sustainability. So, dia menyatakan bahawa petanda kemelesetan global disebabkan oleh pandemik COVID-19 kini menjadi semakin ketara dengan data ekonomi utama di seluruh dunia terus mempamerkan prestasi yang lemah. Pemulihan global semakin perlahan dan pakar-pakar ekonomi menjangka situasi lebih buruk bakal mendatang. Tambahan, sehingga kini tidak ada sebarang ramalan saintifik apa yang dunia boleh harapkan dan kemungkinan berlakunya gelombang yang selanjutnya. Vaksin dan ubatan masih jauh daripada jangkaan dan ketidakpastian adalah sesuatu yang pasti sekarang. Itulah di antara perkara yang mesti. Kalau kita lihat dari segi pandangan-pandangan yang dikemukakan, ketidakpastian adalah sesuatu yang pasti sekarang. Semua angka-angka yang kita kemukakan adalah sesuatu yang tidak pasti. Sebab itu jangkaan-jangkaan dalam ucapan Tuan Yang Terutama Tun juga mempamerkan beberapa jangkaan-jangkaan tentang kedudukan ekonomi kita. IMF menganggarkan kita pada kadar negatif 3.8%. Bank Negara pada kadar negatif 2%. Sebab itu kita di Melaka ini kita harus tahu di mana kedudukan kita. Dan kita mesti meletakkan satu anggaran yang jelas. Supaya kita boleh tahu di mana kedudukan KDNK kita. Bagaimana kesan kepada GDP kita. Kerana kalau kita tidak ada garis-garis ini, kerana kalau kita membuat anggaran-anggaran jangkaan-jangkaan, memang kita boleh mengemukakan pandangan-pandangan. Kadang-kadang kita boleh mengemukakan hujah-hujah mengatakan hari-hari kita bertemu rakyat. Saya tahu dia untuk saya bertemu rakyat dalam program saya hari bertemu rakyat seminggu sekali. Tetapi kena ingat bahawa rakyat hari-hari cari kita. Kena ingat tu. Jangan kita kata kita boleh bertemu rakyat hari-hari.
tetapi hari-hari rakyat mencari kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Paling tidak, saya bertemu seminggu sekali dengan rakyat, saya boleh tahu bahawa dalam tempoh itu saya berjumpa dengan lebih daripada 4,000 orang dan menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita mesti mempunyai angka. Kita tidak boleh lagi ke depan berdasarkan ekonomi kita tanpa ada rujukan, tanpa ada angka, tanpa ada penyelesaian. Dalam ucapan TYT ini menyebut tentang big data. Jadi big data mesti dimanfaatkan oleh kita. Berapa angka kita? Berapa masalah kita? Sebab itu kalau kita tengok dalam konteks kadar kemiskinan kita, kita harus mengambil kira itu adalah suatu yang cukup penting kepada kita. Sebab itu bila disebut tentang kadar kemiskinan, kalau dulu pendapatan garis kemiskinan PGK nasional pada kadar 980, sekarang ini sudah diubah kepada 2,208 orang. Dulu kita ada dengan garis 980 itu, kalau kita tengok IKC saja kita menyusun hampir 23,000 orang. Dengan kadar 980 itu, IKC yang terlibat 23 orang. Sekarang ini kadar kemiskinan, garis kemiskinan itu 2,208 orang. Berapa puluh ribu lagi, ataupun ratus ribu yang terlibat dengan itu. Ini harus dilihat. Dan bagaimana kalau kita mahu menyusun bantuan-bantuan berdasarkan kepada pendapatan garis kemiskinan ini. Dan sebenarnya bagi saya, perubahan garis kemiskinan ini adalah sesuatu yang benar. Kerana tidak mungkin di negeri Melaka ini kita nak menyebut bahawa kita boleh kata kemiskinan, miskin tegar itu sifar. Kerana kita tahu di luar sana masyarakat masih ramai lagi yang harus dibantu dan mereka itu sebenarnya miskin dan harus diberikan bantuan dan pertolongan. Dalam ucapan Tuan Utama Tun juga ada menyebut tentang laluan darat, udara dan laut kita. Sebenarnya itu adalah keupayaan kita. Kita tahu bahawa laluan darat kita seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, bahawa kita memang dalam rancangan Malaysia ke-12 banyak lagi jaringan dan rantaian jalan-jalan baru yang kita bina bagi menghubungkan kawasan-kawasan luar bandar dengan kawasan bandar. Bagi saya, polisi dan dasar itu adalah sesuatu yang baik, terutamanya kepada masyarakat kita di kawasan luar bandar. Tetapi dalam soal laluan udara kita, saya fikir kita harus ada perancangan ke depan yang lebih baik. Kerana kita tahu bahawa dalam Kerajaan Pakatan Harapan kita berusaha, kerana kita sudah membelanjakan banyak wang untuk membangunkan lapangan terbang antarabangsa Melaka. Mana arah tujunya? Apa yang berlaku hari ini? Walaupun kita tahu COVID-19 itu tidak memungkinkan kita untuk mengembangkannya, tetapi sebenarnya kita boleh mendapatkannya ya, sebagai satu peluang. Dikala Pakatan Harapan memimpin, walaupun 22 bulan, kita boleh meningkatkan 57,000 penumpang kepada 135,000 penumpang. Lebih daripada 3 kali ganda. Walaupun dalam tempoh sesingkat itu. Tapi saya mahu dan saya berharap supaya kita memikirkan lapangan terbang antarabangsa Melaka ini, kerana dengan COVID-19 inilah kita boleh mengembangkan lapangan terbang itu sebagai lapangan terbang domestik bagi menghubungkan Melaka dengan Sarawak, bagi menghubungkan Melaka dengan Sabah, bagi menghubungkan Melaka dengan jaringan-jaringan ini. Kerana kita tahu ini adalah jaringan yang paling selamat bagi kita. Dan ini sebenarnya boleh dimanfaatkan. Sebab itu bila kita dulu, Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, kita berbincang dengan Kementerian Pengangkutan, antara persoalannya adalah kita mengurangkan segala bebanan syarikat penerbangan ini, secas, landasan dan sebagainya. Jadi saya mencadangkan supaya kerajaan negeri berbincang dengan kerajaan persekutuan, Kementerian Pengangkutan, supaya memberikan insentif kepada Melaka. Kalau boleh tak perlu ada cas-cas ini, supaya membolehkan penerbangan domestik ini dikembangkan lagi. Dan saya yakin lapangan terbang antarabangsa Melaka itu tak perlu lagi kita panjangkan buat masa ini, cukup dengan 4 jam perjalanan. Dia boleh mana-mana 4 jam ini boleh pergi sampai ke Bangkok pun boleh, ke Jakarta pun boleh. Jadi kalau saya lihat sebahagian daripada China pun boleh. Jadi kalau setakat domestik, ianya boleh dikembangkan. Dan saya harap ianya dilihat, begitulah juga dengan laut kita. Tadi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana memulakan dengan Melaka Waterfront dan sebagainya. Saya tak pastilah apa nasib Melaka Gateway. Sungai Udang senyum ya. Jadi kalau kita lihat tak kisahlah apa pun namanya, tetapi kita harus melihat bahawa sebenarnya apa yang disebut sebagai Melaka sebagai sebuah empayar masa dulu adalah kekuatan kita memanfaatkan Selat Melaka itu.
Di hadapan kita ada lebih daripada 100,000 kapal yang berulang-alik di hadapan kita. Bagaimana kita mahu memanfaatkan laut kita yang dalam konteks ekonomi yang selalu disebut sebagai blue economy ini. Blue economy adalah ekonomi yang berasaskan kepada maritim kita. Dan itu adalah kekuatan kita sebenarnya Melaka. Tapi bagaimana kita mahu memanfaatkan tadi? Klip. Kita ada pelabuhan kontainer Tanjung Beruas. Kita ada yang baru waterfront. Tak kisahlah kita gabungkan dengan gateway. Tetapi kalau kita tidak merubah dasar-dasar kita, kalau kita tidak merubah proses-proses kita, bukan kata yang amat berhormat Ketua Menteri ke-12, Ketua Menteri ke-14 pun belum tentu kita boleh melihat ini semua. Sebab itu saya mencadangkan supaya bukan sahaja kita merancang masa depan kita, tetapi kita harus juga melihat dasar-dasar kita. Bagaimana kita mahu meluluskan. Kelulusan sempadan saja kita mengambil masa, kelulusan sempadan saja untuk klip kita mengambil masa daripada 2014. Saya rasa Sungai Udang sudah banyak berusaha. Zaman saya usaha, baru kita boleh selesai. Dalam tempoh 2014 diluluskan 2019 ataupun 2020. Itu mengambil masa 6 tahun. Jadi macam saya sebut, jadi maknanya kita harus melihat balik dasar-dasar dan polisi yang kita gerakkan dan bagaimana mahu mempercepatkan apa yang kita sebut sebagai blue economy ini, ekonomi berasaskan maritim, supaya apa yang dirancang oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri itu boleh kita capai. Ini antara aspek-aspek yang saya fikir yang harus diberikan perhatian. Ada 2 minit lagi. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Begitulah juga dengan saya ucap terima kasih kerana meneruskan dana harta Bumi Putra. Dan saya ingin maklumkan, dikala saya meninggalkan kerajaan ini, dana harta Bumi Putra itu berjaya dipungut adalah sebanyak 19 juta, yang telah diluluskan sebanyak 33 juta. Memang terngiang-ngiang dalam telinga saya ada menyebut bahawa konsep dana harta Bumi Putra itu adalah pencairan aset Bumi Putra. Dan dia tidak boleh dibawa dalam konteks lain. Ada disebut kadang-kadang dana harta Bumi Putra itu, pencairan aset Bumi Putra itu digunakan bagi tujuan bola sepak dan seumpamanya. Bagi saya ini harus juga dilihat dan bagaimana ianya dirancang. Kerana pencairan aset Bumi Putra mesti dipulangkan balik kepada Bumi Putra dalam bentuk dana harta Bumi Putra. Dan saya yakin bahawa Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dalam rancangan untuk memberikan mikrokredit dan seumpamanya, itu adalah suatu yang baik dalam keadaan COVID-19 ini. Begitulah juga dengan Rumah Peduli. Walaupun ia dijenamakan semula, tapi bagi saya yang penting bahawa kita telah meninggalkan 6 juta ringgit. Saya berharap Rumah Peduli ini dapat dilaksanakan dan diberikan percuma kepada rakyat. Dan yang terakhir saya sebut tentang realiti politik semasa kita. Kita tahu bahawa untuk memastikan ekonomi kita ini berkembang, politik kita harus stabil. Dan kita tahu bahawa bukan sahaja kita berdepan dengan COVID-19, tetapi Yang Berhormat Speaker, Yang Amat Berhormat, ahli-ahli yang berhormat, kita tahu bahawa politik kita di peringkat nasional itu tidaklah stabil mana. Kerajaan saya majoriti 2 kerusi, hanya boleh bertahan 22 bulan. Saya tak pasti kerajaan di federal itu majoriti 2 kerusi juga boleh bertahan berapa bulan. Sebab itu saya menyebut bahawa kerajaan negeri juga akan terkesan dengan ketidakstabilan kerajaan di peringkat federal. Sebab itu saya lihat pemimpin-pemimpin sebahagiannya mahu menyebut bahawa kalau boleh adakan pilihan raya umum, terutamanya pemimpin-pemimpin, maaf saya sebut, daripada UMNO Barisan Nasional. Ini akan memberikan kesan kepada politik kita. Ini akan memberi kesan kepada ekonomi kita. Pelabur mana yang nak datang kalau hari-hari kita sebut tentang nak ada pilihan raya umum? Dan saya sebut, kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini, tak mungkin dia buat pilihan raya umum. Kerana dia baru jadi Perdana Menteri. Dia tak akan buat pilihan raya umum. Tunggulah 3 tahun lagi. Sebab itu dia tak akan adakan pilihan raya umum. Kalau nak pilihan raya umum, saya cadangkan Yang Berhormat Speaker, bubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka, adakan pilihan raya umum Negeri Melaka. Itu boleh. Sebab kuasa ada pada Yang Berhormat. Yang Berhormat Pengurusi Perhubungan UMNO. Itu ya. Jadi Yang Berhormat beri katil, waktu pun dah. Saya minta 2 minit lagi Yang Berhormat. Sedikit saja tentang ekonomi ini. Ini saya tak ambil ulang ini. Bila sentuh, jangan tambahlah sikit masa. Saya sebut itu saja. Kerana kalau kita nak buat, jangan tunggu federal. Melaka boleh lakukannya. Dan saya sebenarnya bersedia menerima. Kalau rakyat undi Pakatan Harapan, alhamdulillah. Dan kalau rakyat tolak Perikatan Nasional pun, alhamdulillah. Itu ya. Dan terakhir saya sebut Yang Berhormat Datuk Wira Speaker dan juga Yang Berhormat, tentang zakat dan wakaf. Surat yang terakhir yang saya sign
di pejabat masa saya jadi Ketua Menteri adalah surat yang berhubung dengan zakat. Saya hantar kepada semua esko-esko saya, kepada semua pegawai-pegawai kerajaan, pegawai tinggi kerajaan, supaya mengingatkan mereka tentang tanggungjawab bukan sahaja mereka, tetapi orang-orang yang di bawah mereka tentang tanggungjawab untuk membayar zakat. Kerana bagi saya mudah saja, kalau kita melihat kepada kemiskinan, kemiskinan itu berlaku seperti mana yang disebut dalam surah Al-Ma'un itu, kemiskinan itu berlaku, kelaparan itu berlaku, kerana berlakunya pendustaan kepada agama itu. Orang-orang yang yatim itu tidak mendapat hak mereka kerana berlakunya pendustaan agama itu. Dan pendustaan agama juga berlaku kepada mereka yang mengerjakan sembahyang. Jangan kira kita sembahyang, kita tak mendustakan agama. Kita mendustakan agama. Buktinya, lapar kepada orang yang miskin itu. Sebab itu institusi zakat itu adalah sesuatu yang cukup penting. Dan kita sebenarnya harus melihat balik bagaimana kita menyusun dan kita mendapatkan zakat. Memang dalam kerajaan Pakatan Harapan kita berjaya mencecah sehingga 98 juta ringgit. Bagaimana kita nak memastikan bahawa semua orang mempunyai tanggungjawab itu? Bagi memastikan bahawa mereka yang diberikan lebih kekayaan melaksanakan tanggungjawab kerana sebahagian daripada kekayaan mereka itu adalah hak kepada mereka yang diberikan kemiskinan. Dan ini antara aspek-aspek yang penting, dan juga saya melihat antara perkara yang penting juga kita lihat ada disentuh oleh Tuan Yang Utama Tun ialah tentang harta-harta wakaf kita. Malam hari itu saya ada night tour di Bandar Melaka. Jadi malam itu duduk atas jambatan, tengok ada satu perahu lalu. Punyalah berkilat-kilat kan, memancar-mancar. Saya rupanya perahu, paling awal saya nampak YB Rembia. Dia lambai tangan. Yang berhormat speaker pun ada lambai tangan dengan saya. Semua ada lambai tangan dengan. Tapi setiap-tiap orang yang lambai itu maknanya berbeza-beza. Saya pun lambai tangan. Senyum dia yang Muhammad Remia, dia faham tu. Jadi saya nak sebut tentang night tour itu. Pada night tour saya itu, saya pergi di lorong-lorong di Bandar Melaka itu. Ditunjukkan kepada kita kenapa jalan ini dipanggil Jalan Kuli. Kenapa semuanya punya sejarah yang menarik, agak menarik. Tapi apa yang saya nak sebut tentang harta wakaf ini adalah ditunjukkan juga bangunan-bangunan majlis agama Islam itu yang tidak dihuni dan sebagainya. Banyak harta-harta wakaf di situ yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Sebab itu dulu kita mencadangkan penubuhan Perbadanan Baitul Mal supaya pengurusan harta wakaf ini dapat kita manfaatkan kepada seluruh masyarakat dan rakyat negeri ini secara keseluruhannya, dan harta wakaf itu boleh dikembangkan dan seterusnya menjadi salah satu daripada model ekonomi terbaik kepada umat Islam itu sendiri. Dan yang terakhir saya sebut tentang sidang DUN ini, Tuan Yang Utama Tun pun ada menyebut tentang apa yang berlaku di dalam DUN sebelum daripada ini. Saya menyebut bahawa memang penghormatan kita kepada Yang Berhormat Datuk Wira Speaker kita, Datuk Wira Omar Jaafar, memang dia telah membawa isu-isu ini ke mahkamah. Dan saya sebagai rakan-rakan daripada Pakatan Harapan, kita menghormati pandangan mahkamah itu. Dan kita letakkan kepada mahkamah supaya memberikan keadilan kepada beliau. Cuma peringatan kita kepada kita semua, sebenarnya kita boleh menyelesaikan setiap masalah itu dengan perbincangan. Dan saya mengharapkan supaya kerajaan negeri juga mengambil sikap yang sama. Boleh berbincang dengan Datuk Wira Speaker sebenarnya. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Saya ambil satu contoh Dewan di Johor. Walaupun kerajaan itu berubah, tapi speaker daripada amanah itu kekal sehingga hari ini. Perbincangan dibuat. Bagaimana menguruskan dengan cara yang terbaik. Ini di antara aspek-aspek yang saya fikir harus dimanfaatkan. Begitulah juga kalau kita tengok Dewan Negara. Yang di-Pertua Dewan Negara daripada MIC. Kekal yang di-Pertua Dewan Negara. Timbalan di-Pertua Dewan Negara daripada UMNO. Kekal yang timbalan yang di-Pertua Dewan Negara daripada UMNO. Jadi isu-isu inilah yang sepatutnya perbincangan, diplomasi dan perbincangan itulah yang sepatutnya menjadi trust kita dalam kita memastikan bahawa ekonomi dan rakyat mendapat manfaat daripada apa yang telah kita usahakan. Dan suka saya menyebut bahawa kita selalu menyebut tentang yang terakhir yang Berhormat Speaker ialah tentang Melayu. Selalu kita sebut tentang masa depan orang Melayu, sikap orang Melayu, bagaimana membangunkan bangsa Melayu. Tapi saya yakin bahawa Melayu ada, macam tadi saya sudah mengambil sebahagiannya dalam kitab-kitab lama kita. Sebenarnya tok nenek kita dulu sudah menulis. Dan dia sudah menggambarkan bagaimana dia membina bangsa itu.
Bagaimana sukarnya dan dia gambarkan dalam tulisan-tulisan itu. Lihat saja bagaimana orang Melayu ditulis dalam Salatus Salatin. Bagaimana orang Melayu disebut gagalnya orang Melayu menghormati kepandaian dan kecerdikan seperti yang berlaku pada budak yang menyelamatkan Singapura daripada dilanggar todak. Itu ditulis dalam Salatus Salatin. Ya, berhormat Wakil Katil. Bahawa yang tak hai sikit ya lagi. Ni dah nak habis dah ni. Dan begitulah juga dengan pembelotan. Ditulis dalam itu. Sebenarnya sikap pembelotan ini, walaupun apa yang nak saya baca ini agak keras, tetapi bukan keras apa yang nak saya baca. Tetapi saya pun Melayu. Dan saya mengambil iktibar itu supaya saya tidak akan berlaku kepada teman-teman, kepada orang yang lain, kepada bangsa. Yang Berhormat Speaker, saya berdiri dengan peraturan. Ini perbahasan ini dah lari daripada tajuk Ya, kita. saya faham. Jadi Tak, saya minta yang terakhir saya sebut. Sebab dalam ungkapan Tuan Utama, Minta kita gulung. tadi perbahasan menyebut. kita dah. Ya, Ada menyebut. ada peraturan dia. Jadi sedikit tolong, saja yang minta terakhir. Saya walaupun agak pedas saya sebut. Baru sebut pedas, belum sebut lagi. Ini bukan saya ambil. Bukan ucapan saya. Bukan ungkapan saya. Saya tak berani nak mengungkapkan kepada kawan-kawan dari ungkapan saya. Saya hanya membacakan daripada Salatus Salatin. Tentang makna pembelotan itu. Disebutkan sejarah Melayu. Sang Rajuna Tapa yang belot. Dia dan isterinya menjadi batu. Beras di rumahnya menjadi tanah. Ini antara yang disebut kepada kita. Sebab itu persahabatan, persaudaraan, perjanjian, akur janji kita. Itu bukan maksudnya kita akan balik jadi batu, tidak. Tetapi yang harus kita faham adalah kita harus mengambil nilai-nilai itu. Beras di rumah kita akhirnya akan menjadi tanah. Baik, Wakil Jadi Katil. saya ucap terima kasih kerana diberikan masa dan peluang untuk saya membahaskan ucapan. Baik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Wakil Katil. Jam juga telah hampir ke waktu rehat tengah hari. Sehubungan dengan itu, saya menangguhkan Dewan sebentar untuk berehat, membolehkan semua ahli-ahli berhormat makan tegari dan solat zuhur. Dewan akan bersidang tepat jam 2 petang. Dewan ditangguhkan.